Assalamualaikum. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan belajar tentang tajuk kerja sepasukan bab 1.3 peningkatan kendiri. Baik, dalam tajuk ini kita akan belajar tentang standard pembelajaran 1.3.1 mengenal diri, 1.3.2 peningkatan kendiri, 1.3.3 kaedah mendapatkan maklum balas peningkatan kendiri, 1.3.4 Perbandingan tahap pendidikan, kemahiran dan pilihan kerjaya dengan matlamat pendapatan. 1.3.5 Analisis kerjaya dengan matlamat pendapatan individu. 1.3.6 Aktiviti yang dapat membantu pembelajaran kendiri dan 1.3.7 Plan dan garis masa mencapai matlamat kerjaya. 1.3.1 Mengenal diri. Okey, gambaran diri sendiri dari aspek fizikal, kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap dan nilai. Okey, dari aspek yang pertama iaitu aspek fizikal, kita boleh mengenal sifat tubuh badan sendiri. Sebenarnya kita manusia tidak mempunyai bentuk badan yang sama. Jadi kita tidak harus berasa rendah diri atau berasa sedih dengan keadaan fizikal tubuh badan kita, dan kita harus menerimanya dengan hati yang redha. Jadi sebenarnya tubuh badan kita ini kita boleh perbaiki. Sebagai contoh dari segi kekemasan. Kalau badan kita cantik, handsome, tetapi kalau kita tidak kemas, dia tidak memberi makna apa-apa. Itu dari segi fizikal. Dari segi aspek yang kedua ialah kebolehan. Kebolehan ini bermaksud kemampuan seseorang untuk melakukan tugasan atau kemahiran tertentu. Biasanya kebolehan ini tidak mudah dikenal pasti sehinggalah seseorang itu mencuba sesuatu yang baru. Sebagai contoh, kalau selama ini dia tidak tahu kebolehan dia ialah berkebun, tapi dia tidak berani mencuba. Kebolehan ini akan dapat dikenal pasti apabila dia mencuba. Tiba-tiba dia boleh menanam dan tanaman tersebut berjaya. Itu sebagai contoh. Dan aspek yang ketiga ialah tentang kemahiran. Kemahiran ini bermaksud keupayaan untuk berfikir, belajar, mengingat, menakul dan menganalisis. Maksudnya setiap individu ini mempunyai aras kognitif yang berbeza. Maksudnya kemahiran ataupun kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu adalah berbeza. Jadi sebab itu kita lihat ada orang mahir bertukang, ada orang mahir menjahit. Jadi dia berbeza mengikut tahap seseorang. Aspek untuk mengenal diri yang seterusnya ialah minat. Minat ini bermaksud keinginan atau kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan kepuasan. Sebenarnya minat ini tidak semestinya memerlukan kemahiran. Sebagai contoh, kalau awak berminat untuk menyanyi, minat menyanyi, tidak semestinya kamu mesti pandai menyanyi. Kamu boleh saja menyanyi walaupun suara kamu itu sumbang. Aspek mengenal diri yang kelima ialah bakat. Bakat ini ialah sebenarnya kebolehan semula jadi yang ada dalam diri kamu. Bakat ini perlu diiringi dengan latihan supaya lebih berjaya. Sebagai contoh, kamu berbakat bermain piano. Tetapi jika kamu tidak berlatih, lama-kelamaan bakat kamu itu akan tenggelam. Jadi kamu perlu sentiasa berlatih untuk memastikan bakat kamu itu boleh dicungkil dan kamu boleh berjaya. Aspek yang seterusnya ialah sikap. Sikap ini maksudnya peluang ataupun galakan yang positif. Dia akan menjadikan seseorang mempunyai sikap yang positif. Sebagai contoh, dalam pergaulan, kalau kamu seorang yang peramah, dia akan menjadikan kamu seorang bersikap yang positif ataupun sikap yang suka bertolak ansur. Jadi kamu akan menjalani pergaulan kamu sehari-harian dengan sikap yang positif. Itu seorang yang bertolak ansur. Aspek yang ketujuh ialah nilai. Nilai ini maksudnya pegangan atau pertimbangan terhadap sesuatu. Nilai ini akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat dalam pelbagai situasi harian. Sebagai contoh, nilai dia ada dua, iaitu nilai kebendaan dan nilai bukan kebendaan. Kalau kita lihat dari aspek yang pertama iaitu nilai kebendaan,
Sebagai contoh, kamu berpegang kepada prinsip ataupun nilai pegangan kamu perlukan sesuatu barang yang mewah untuk menampakkan hidup kamu lebih bergaya. Itu nilai kebendaan. Okey, kalau nilai bukan kebendaan pula, mungkin cara hidup kita, pandangan hidup kita, misalnya nilai kita merasakan, kita memandang bahawasanya cara hidup, cara timur itu adalah satu nilai yang baik pada pegangan kamu. Okey. Seterusnya kita masuk kepada standard pembelajaran 1.3.2 peningkatan kendiri. Apakah ini yang dimaksudkan dengan peningkatan kendiri? Okey, maksudnya ialah persepsi seseorang tentang diri dari segi penilaian, pandangan, tanggapan dan kepercayaan terhadap kekuatan dan kelemahan diri sama ada positif atau negatif. Okey, konsep ini dipengaruhi oleh aspek jasmani, psikologi dan pengalaman pembelajaran yang dialami sejak kecil. Okey, antara faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kendiri ialah faktor genetik iaitu keturunan dan juga persekitaran. Seterusnya, standard pembelajaran 1.3.3 kaedah mendapatkan maklum balas peningkatan kendiri. Okey, untuk mendapatkan maklum balas peningkatan kendiri, ada dua jenis ujian yang akan dijalankan iaitu ujian psikometrik dan ujian aptitude. Okey. Ujian psikometrik dan aptitude ini biasa kamu lakukan ya. Biasanya guru-guru kaunseling akan melakukan ujian terhadap semua murid-murid sekolah. Okey, apa itu ujian psikometrik? Okey. Ujian ini ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala numerical atau sistem kategori. Okey, apa tujuan dia? Tujuan ujian psikometrik ini ialah satu, mengukur kebolehan, minat, sikap, personaliti, kecenderungan, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, kedua, tujuannya ialah untuk memahami keadaan semula jadi dan perbezaan individu secara lebih mendalam. Dan yang ketiga, memberikan pendedahan maklumat kejayaan yang lebih luas dan tepat. Okey, apa pula ujian aptitude? Okey, ujian ini ialah untuk mengenal pasti kebolehan atau bakat semula jadi belajar dalam melakukan sesuatu perkara dengan mudah dan cepat. Okey, apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk mengenal pasti atau menilai kesediaan, potensi, kesesuaian atau meramal kejayaan murid dalam pembelajaran seterusnya. Dan yang kedua, tujuannya ialah untuk memberikan gambaran jelas, gambaran jenis bidang atau aliran yang sesuai yang perlu diceburi oleh murid. Okey, itu tujuan ujian ujian psikometrik dan ujian aptitude. Seterusnya, standard pembelajaran 1.3.4 perbandingan tahap pendidikan, kemahiran dan pilihan kerjaya dengan matlamat pendidikan. Okey, apa tujuan cikgu tunjukkan perbandingan tahap pendidikan ini? Okey, tujuannya ialah supaya kamu membuat persiapan awal untuk kamu menceburi bidang yang dapat menentukan matlamat kehidupan kamu, matlamat pendidikan. Kamu belajar ini kamu nak pergi mana? Okey, itu maksudnya. Maksudnya dari permulaan ini kamu belajar, jadi kamu ada matlamat. Okey, kita lihat. Okey, yang pertama, kita lihat tahap pendidikan ataupun kemahiran. Okey, pilihan kerjaya yang kamu boleh ceburi dan matlamat pendapatan iaitu gaji permulaan. Ini adalah anggaran gaji permulaan yang akan diperolehi apabila kamu memperolehi kemahiran-kemahiran yang tertentu. Okey, yang pertama. Katakanlah kamu hanya memiliki sijil pelajaran Malaysia. Okey. Kejayaan yang kamu boleh lakukan hanyalah sebagai kerani, sebagai contoh. Dan pendapatan permulaan kamu adalah berjumlah sebanyak RM1,000. Okey. Jika kamu mempunyai tahap pendidikan diploma, sebagai contoh diploma kejuruteraan awam, pilihan kerjaya yang kamu boleh ceburi ialah seperti
penolong jurutera. Okey, untuk kerja sebagai penolong jurutera, gaji permulaan kamu ialah 1,600. Okey. Dan jika kamu upgradekan lagi tahap pendidikan kamu, misal contohnya ialah kamu mendapat pendidikan bachelor pendidikan, sebagai contoh bachelor pendidikan sains rumah tangga. Okey, bachelor pendidikan ini maksudnya kamu mendapat ijazah, ijazah sarjana muda. Okey, sebagai contoh kamu boleh bekerja sebagai seorang guru. Okey, gaji bagi seorang guru ialah gaji pada permulaan ialah sebanyak 2,200 sebulan. Okey, dan kamu upgradekan lagi ataupun kamu menaik taraf lagi tahap pendidikan kamu mendapatkan ijazah sarjana teknologi pertanian. Okey, ini adalah tahap degree yang master, yang orang panggil master. Selepas ijazah dia ada master. Okey, jadi pilihan kerjaya yang kamu boleh ceburi dengan tahap pendidikan ini ialah kamu boleh menjadi seorang pegawai kanan. Okey. Di syarikat-syarikat tertentulah. Okey, dengan gaji permulaan kamu ialah sebanyak 4,500. Okey. Dan kamu akan misal katakanlah kamu tambah lagi kemahiran kamu ambil pula sambung belajar pula sebagai doktor falsafah ataupun PhD, kamu ada PhD. Okey, jadi kamu boleh bekerja sebagai seorang pensyarah dan gaji permulaan bagi seorang pensyarah ialah sebanyak 6,000. Baik, standard pembelajaran 1.3.5, analisis kerjaya dengan matlamat pendapatan individu. Okey, sebenarnya setiap individu mesti mempunyai cita-cita masing-masing. Okey, mesti mempunyai cita-cita dan mesti mempunyai kerjaya idaman masing-masing. Termasuklah kamu semua. Okey, tetapi tidak semua orang boleh mencapai cita-cita. Okey, jadi sebenarnya keputusan peperiksaan, terutama sekali keputusan peperiksaan SPM, dia akan menentukan ke mana hala tuju hidup kamu nanti. Okay, kita tengok analisis kerjaya ini, mula-mula sekali keputusan peperiksaan. Okay, keputusan peperiksaan kamu nanti, peperiksaan SPM, dan dia akan menentukan bidang mana yang kamu hendak ceburi. Sebab berdasarkan keputusan peperiksaan kamu nanti, dia akan menentukan kemasukan untuk permohonan ke IPT. Okey, dari situlah bidang yang kamu pilih dia akan menentukan kerjaya dan pendapatan kamu. Okey, itu kebiasaannya lah. Seterusnya, standard pembelajaran 1.3.6, aktiviti yang dapat membantu pembelajaran kendiri. Okey, pembelajaran kendiri merupakan pembelajaran atas usaha murid sendiri. Maksudnya semua murid bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Okey, jadi bagaimana kamu sebagai seorang murid boleh melakukan pembelajaran kendiri? Okey, yang pertama, murid menggunakan carta, poster, grafik dan penggunaan multimedia dalam aktiviti pembelajaran. Maksudnya kamu menggunakan kemudahan multimedia yang ada. Okay, sebagai contoh, kamu menggunakan internet, kamu menggunakan komputer. Okay. Jadi sebagai contoh sekarang ini pun kamu menggunakan penggunaan multimedia dalam pembelajaran sebab kamu mendengar ataupun menonton video yang saya sertakan kepada kamu. Okey. Yang kedua, kamu boleh belajar melalui pendengaran seperti kuliah dan penerangan. Termasuklah contohnya seperti sekarang, saya memberi penerangan dan kuliah kepada kamu melalui video. Okey, sebab kita tidak boleh belajar secara bersemuka sekarang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Okey. Yang ketiga, murid boleh menulis nota, membuat nota, menghafal nota, menerangkan semula gambar atau model menggunakan perkataan sendiri. Okey, sebagai contoh kamu menggunakan akronim. Okey, akronim iaitu singkatan perkataan yang boleh membawa maksud tentang sesuatu perkara. Okey, singkatan perkataan. Okey. Yang keempat, kamu boleh belajar melalui pengalaman seperti menggunakan kaedah hands-on, melalui eksperimen dan sebagainya. Okey. Ini biasanya nanti kalau
kita dah boleh belajar secara bersemuka, saya akan ajar kamu tentang pembelajaran melalui kaedah hands-on ataupun secara amali. Jadi dari situ kamu akan ingat apa yang kamu lakukan dan kamu boleh menulis kembali apa yang kamu buat secara bertulis. Okey, itu melalui pembelajaran menggunakan kaedah hands-on. Baik, standard pembelajaran kita yang terakhir ialah 1.3.7, Pelan Garis Masa Mencapai Matlamat Kerjaya. Okey. Maksud di sini ialah pelan perancangan dan garis masa dia amat perlu untuk mencapai matlamat kerjaya supaya tidak tersasar. Okey, maksudnya mulai daripada sekarang kamu dah boleh buat perancangan apa yang kamu perlu buat untuk mencapai matlamat kerjaya kamu. Okey, matlamat kerjaya ataupun maksudnya untuk mencapai apa cita-cita kamu nanti. Kamu nak bekerja sebagai apa? Okey, yang pertama kita lihat umur kamu sekarang ini di antara umur 14 hingga 17 tahun, iaitu sekarang dalam tempoh umur kamu, kamu perlu membentuk dan merancang matlamat. Maksudnya bermula daripada sekarang kamu perlu sudah mula merancang matlamat kamu. Kamu nak capai apa? Okey. Umur 17 hingga 20 tahun, membuat pilihan bidang untuk memasuki institusi pengajian tinggi. Maksudnya selepas kamu habis mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, kamu dah tahu dah kamu nak masuk bidang apa. Kamu nak ceburi bidang apa dan di mana pusat pengajian tinggi mana yang akan menjadi pilihan kamu. Okey. Seterusnya, peringkat umur 20 hingga 24 tahun, kamu mesti ada dalam perancangan kamu untuk membuat pemilihan beberapa kerjaya dan kemudian memfokuskan satu kerjaya yang benar-benar diminati berdasarkan kelayakan akademik. Okey. Dan kamu mesti ada perancangan untuk mendapatkan sumber untuk menampung kos pengajian. Okey. Iaitu tempoh umur 20 hingga 24 tahun. Okey. Itu dalam tempoh kamu belajar di pusat pengajian tinggi. Okey, selepas kamu habis belajar di pusat pengajian tinggi, iaitu peringkat umur 24 hingga 35 tahun, okey, di sini kamu telah memenuhi latihan kerjaya dan telah memasuki bidang pekerjaan serta menjelaskan hutang pengajian yang ditanggung. Okey, maksudnya masa umur peringkat ini kamu dah mula bekerja dan kamu dah buat perancangan masa ni hutang-hutang pengajian kamu telah jelaskan. Okey, maksudnya kamu tidak ada menanggung hutang lagi. Okey, jadi selepas habis tempoh peringkat umur 35 tahun, maksudnya kamu telah mencapai kerjaya yang diimpikan sepatutnya. Okey, maksudnya di sini dalam peringkat ini kamu dah hidup selesa. Okey, sebab kamu telah mencapai impian yang kamu nanti-nantikan selama ni. Seperti biasa, setelah habis sesi pembelajaran kita pada hari ini, kamu perlu melakukan tugasan. Okey. Yang pertama, tonton video yang diberikan sehingga selesai untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas. Okey. Jawab latihan modul yang telah dibekalkan kepada kamu dan salin nota ke dalam buku nota. Okey.